wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel saya, channel Bibliografi. Hari ini saya nak react satu lagi video dan yang saya rasakan agak panas jugalah kan. Baru-baru ini video yang saya dapat daripada TikTok. Okey, tanpa buang masa, kita tengok isu apa sebenarnya yang dia nak cerita ni kan. Jom kita tengok video ini. Kepada orang-orang yang selalu paksa non-Muslim masuk Islam, I nak cakap sikit ni. Nak berdakwah tu tak salah tau. Tetapi kau kena faham ni, you know what you look like? You're acting like being a Muslim makes you superior. Buat kau rasa macam kau lagi baik daripada semua orang, yang kau kena macam, oh, masuk Islam. No, kau punya jalan salah. Islam adalah jalan yang betul, yang terpaling betul. Praktiskan agama sendiri is basic human rights. Okay? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. You practice your own religion without forcing anyone to do what you're doing. You wouldn't be comfortable kalau tiba-tiba orang paksa you masuk Judaism, Buddhism, Hinduism or Christianity. Kan? Tak suka, tak selesa kan? So don't do it to other people. Being a Muslim doesn't make you superior than anybody else. It doesn't make you have like a superiority untuk tegur orang, untuk cari salah orang lain, untuk bandingkan kau punya agama dengan agama orang lain. No. Islam is agama keamanan. You don't do that. Aku dah pernah kenal. Sebab tu aku cakap pasal benda ni. Tak selesa tau. Orang ni tak adalah suruh aku convert direct, tapi dia buat indirectly. I went to Korea. Time tu I pergi Myeongdong Street. Time tu kalau tak silap I opposite Lotto. A group of orang yang cuba sebarkan agama Kristian datang ke aku. A group bukan seorang. A group of 5 people. Seorang came with a big cross. Dia pegang. Datang ke aku. So aku pun macam, and getting people to convert kepada agama Islam is not rukun Islam pun. It's not rukun iman pun. And why you so obsessed to implement hukum hakam agama kita kepada orang lain? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Yang kelima. Okay, lepas kita dah tengok video tadi kan, aku punya first impression aku rasa macam sedih pun ada jugalah. Sebab nak tengok orang yang macam ni. Dan tapi sebenarnya pada masa sama aku bersyukur agak lah. Sebab dengan video dia kita boleh, hari ni kita nak urai lah, kita nak kupas satu persatu apa yang dia katakan tu, apa yang disampaikan tu sebenarnya dah dijawab sebenarnya dalam Islam, dah dijawab pun dalam Quran. Dan so hari ni kita nak uraikan satu-satu apa ayat yang dia kata. Okey, kita mulakan dengan perkataannya yang pertama. Okey, baiklah. Perkataan dia yang pertama tadi dia kata apa? Being a Muslim doesn't make you a superior than others. Kan? So bila kita fikir balik lah kan, betul ke ayat dia tu? Kan, jadi orang Muslim ni, seorang yang beragama Islam tak membuatkan kita lebih hebat pada orang lain. Kan? Jawapan dia memang betul lah. Kita orang Islam, orang Muslim tidak lagi hebat daripada orang lain. Tetapi sini ada tetapi. Menjadi memegang atau menganut agama Islam yang di mana kita percaya bahawa agama Islam itu adalah agama yang baik, semestinya kita mengatakan bahawa kita ni tergolong dalam golongan orang yang baik daripada orang yang bukan yang menganut agama Islam. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah, Inna dina 'indallahil Islam. Kan sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Kan, so apabila kita mengatakan konteks kita kata kita tu superior, bukan superior yang bermaksud kita ni belagak, kita rasa diri kita hebat, takjub, bukan. Maksud konteks superior dalam sini adalah kita merasakan bahawa kita punya agama yang kita anut ini adalah agama yang benar. Kan? Standard lah kan. Kita agama ni, dalam beragama kita akan rasa apa yang kita anuti benar dan apa yang mereka anuti itu tidak berapa benar. Tidak benar lah. Kan, salah, sesat. Macam tu jugalah kalau kita kata, kalau kita sendiri tanya dekat golongan-golongan orang yang bukan Islam. Contoh kita tanya sendiri dekat Buddha, kita tanya dekat Hindu, dekat Kristian, dia kan cakap apa? Agama kami agama yang benar. Kan, kalau agama Islam tu boleh tak masuk syurga? Oh tak, hanya agama kami sahaja yang akan masuk syurga. So kalau kita nak claim kat situ, kita nak attack balik, dia tu pun kata dia punya self claim juga. Dia kata dia punya agama betul. So dia lebih superior kepada kita orang Islam. So sini kita boleh nampak lah
Apa yang individu ni cuba membawa adalah pembawaan ideologi pluralism. Iaitu pluralism ni apa? Pluralism ni adalah dia nak menyamakan semua jenis agama itu adalah sama. Maksudnya nak kata Islam tu sama, kan nak masuk syurga sama-sama dengan Kristian, dengan Buddha, so semua sama. So idea pluralism ni memang diciptakan oleh Barat lah. Dan saya melihat idea ni telah sedikit sebanyak telah meresap ke dalam pemikiran individu inilah. Dan seperti yang saya katakan tadi, memang tidak benar, sebab hanya satu sahaja agama yang diterima oleh Allah yang dipercayai oleh umat Islam, iaitu Islam. So seandainya dia bukan Muslim, seandainya dia bukan Islam, kenapa dia nak terasa dengan orang yang bukan Islam? Kan, kalau dia kata, kalau Islam kata dia lebih baik daripadanya, tidak ada masalah di situ. Kan, seperti mana mereka pun claim diorang punya agama terbaik, kita pun boleh claim juga agama kita yang terbaik. So tak ada masalah kita lebih superior daripada orang lain ataupun tidak. Itu yang pertama. Okay, baiklah. Perkara yang kedua yang dia katakan, dia tak habis-habis, individu ni tak habis-habis menggunakan ayat Quran, yakni ba'na'udzubillahi saminal alim, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Bukan, dalam saya merasakan, bukan merasakan lah, daripada apa yang saya belajar dalam ilmu tafsir ni, dia punya konteks dan pemahaman terhadap ayat ini agak kurang tepat dan agak salah sedikit lah. Bukan banyak agak lah dia salah kan. Ayat ni kan digunakan macam tu kan. Sedangkan ayat ini diturunkan, asbabun nuzul ayat ini, kalau kita lihat di dalam kitab tafsir At-Tabari kan, kitab tafsir At-Tabari, kalau kita lihat sekali apabila kita buka ayat yang pertama, dia akan ceritakan tentang asbabun nuzul ayat ni. Ada beberapa kisah kan, bukan saja ni, kitab tafsir Ibnul Jauzi, kitab Ibnu Kathir pun ada juga membincangkan tentang hal ini, tapi kita ambil satu daripada reference daripada kitab tafsir At-Tabari. Apa yang dia kata kan, dalam hadis itu, ringkasnya dalam bahasa Melayu ni, dia kata apa? Kaum kafir Quraisy berusaha keras untuk memujuk dan mempengaruhi Rasulullah SAW agar mengikuti ajaran mereka. Mereka menawarkan harta kekayaan yang sangat banyak agar beliau menjadi orang yang terkaya di kota Mekah. Kepada beliau telah dijanjikan dikawinkan dengan orang yang paling, wanita yang paling cantik sekali, baik gadis maupun janda yang beliau kehendaki. Dalam upaya ataupun usaha memujuk Rasulullah SAW, mereka mengatakan, inilah wahai Muhammad yang kami sediakan untukmu, agar kamu tidak memaki dan menghina Tuhan kami dalam 1 tahun. Jawab Rasulullah SAW, saat ini aku belum bisa menjawab. Saat ini aku belum boleh menjawab. Aku akan menunggu wahyu dari Allah SWT, Tuhanku, terlebih dahulu. Sejalan dengan peristiwa ini, maka Allah SWT menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW berupa surah Al-Kafirun, iaitu sebagai jawapan penolakan terhadap tawaran mereka. Tawaran yang menurut ukuran orang umum sangat menggiurkan. Namun Rasulullah SAW tidak terperangkap dengan bujuk rayu mereka dan tetap mempertahankan dakwah Islamiah. Di samping itu, diturunkan pula ayat ke-64 dari surah Az-Zumar yang bermaksud, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain daripada Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Ayat tersebut mempertegaskan bahawa kewajipan untuk menolak dan menjauhi bujuk rayu orang-orang yang bodoh ini, mereka yang menyembah berhala. Hadis riwayat Tabrani dan Imam Ibnu Hatim, Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Okey. Setelah kita melihat asbabun nuzul, salah satu daripada asbabun nuzul pada surah Al-Kafirun ini, kita sendiri dapat melihat bahawa ayat ini sebenarnya nak mengatakan bahawa kafir di Mekah ingin menukar agama dengan Nabi Muhammad. Orang memberikan bermacam-macam kekayaan dan juga kesedapan di dunia, tetapi Nabi Muhammad kata, relax lu, bagi aku dapat wahyu dulu, dan lepas dah dapat wahyu, okey, aku akan bagi tahu jawapan. Dan kemudian Allah menolak serta menempelak kaum-kaum musyrikin ini. Kan? Dari mana dia nak kata kaum-kaum musyrikin ini kalau apa yang dikatakan lakum dinukum waliyadin, agama tak payah kacau, kita tak payah kacau agama orang lain. Macam mana dengan ayat satu Tabari ni kata, kan? Dia kata apa? Orang musyrikin kata, dengan syarat kamu tak memaki Tuhan-Tuhan kami. Sedangkan Allah menempelak dan menolak ayat ini.
Jadi saya ingin katakan, konteks yang telah diguna pakai oleh individu ini, saudari ini, memang agak jauh sikit lah daripada konteks asal, daripada asbabun nuzul dan juga takrif ataupun tafsir daripada ulama-ulama lain. Okey, itu sahaja untuk yang kedua. Okey, yang ketiga, apa yang dikatakan, practice your own religion without forcing anyone to do what you do. Okey, dia kata apa? Kita selaku orang Islam perlu mempraktikkan agama kita tanpa menyuruh orang lain mempraktikkan apa yang kita lakukan. So maksudnya basically apa yang dia nak katakan ialah tidak boleh lah kita nak paksa orang tak terima agama kita. So uraian dia aku rasa macam for apa, in the first place lah kan, siapa yang paksa kita, siapa paksa diorang peluk agama kita? Kita tak ada pun rasa nak ceruk pisau ke masuk agama kan, tak ada kan? Sebab Islam sendiri melarang. Allah dah kata la ikraha fid din, surah Al-Baqarah kan, ayat apa, juzuk yang kedua tu, la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama. So Islam sendiri dah menggazetkan bahawa kau tak boleh nak paksa orang nak masuk agama kau kan? So tak boleh lah dalam apa cara paksa pun. Tak kisah ada paksa mengurut nyawa ke, paksaan daripada harta ke, memang tiada paksaan, tiada boleh paksaan dalam masuk agama kan. So kalaulah ada orang yang berpaksakan, kalau kita lihat pun memang dekat dunia ni sekarang ni pun ada orang yang certain golongan yang dia kata kalau kau tak masuk Islam aku bunuh kau, dan kalau kau tak masuk Islam harta kau dirampas. So cara dan metod ni sebenarnya salah dan bertentangan dengan Islam, dan kita perlu salahkan orangnya, jangan kita salahkan Islam kan, sebab Islam sendiri dah meletakkan garis panduan yang begitu jelas kan dalam cara mengajak orang masuk ke Islam. So kalau betul lah benda itu yang dikatakan paksa oleh saudari ini, ya saya setuju, memang tak boleh paksa dalam Islam. Tapi kalau dia kata paksa itu dalam konteks dia mengajak, dia berbincang, nak muhasabah kan, dia nak contoh, okay, kita kenal sikit diri kita, renung sikit diri kita kan, okay, jom kita sembang-sembang sikit. Kalau itu paksa yang dimaksudkan oleh saudari itu, makanya dia tak ada kesalahan pun. Dia bukan memaksa, dia ajak kita berbincang kan, kita mengenal apa tujuan hidup kita kan. Kalau dia nak terima tak terima, itu terpulang kepada dia kan. Jadi kita telah pun memberikan dia satu petunjuk ataupun guideline kepada benda yang hakiki, benda yang hak, benda yang betul. So itulah dakwah yang sebenar. Dia tak memaksa, dia just menyampaikan apa yang risalah-risalah yang mengatakan. So tak ada paksaan di situ. Tapi kalau paksaan yang guna kekerasan, ya, saya setuju. Tapi kita tak tahulah apa konteks saudari ni kan. Okay, saya ada yang setuju tak setuju. Okay, yang terusnya yang keempat, dia kata rasa tak selesa kan kalau ada orang ajak masuk agama lain, macam Judaism, Hinduism atau Christianity kan. So bila kita simpul lah kan, apa yang cuba dia nak sampaikan secara indirectly atau secara tidak langsung ialah dia kata tak payah berdakwah lah kan, dakwah ni orang bukan suka pun kan. Tu tak rasa tak selesa tu bila orang buat macam tu. Itu yang dia cuba sampaikan kan. So dia nak kata kita ni bila kita dah ada pegang suatu agama, suatu hukum, kita tak perlu nak berdakwah, cukup sekadar kita praktis untuk diri kita saja. Betul ke apa yang dikatakan ini kan? So kita proceed lah, kita proceed. Kali dia kata suka tak kan. So bila dia kata dia suka tak, tu maksudnya dia mengatakan hujah dia berdasarkan sentimen. So kalau dia punya hujah tu tak konkret tau. Sebab apa dia kata tak konkret? Sebab dia kata suka tak kalau kita nak buat macam ni kan. Sedangkan suka tak suka tu adalah perkara subjektif, ia bergantung pada individu kan. So kalau kita nak kata suka tak suka, so kita boleh juga kata saya ni ada gastrik, saya tak boleh puasa sunat. So saya kata saya tak boleh puasa lah kan, saya tak suka sebab saya tak selesa saya nak puasa. So boleh tak saya tak puasa ataupun saya menolak hukum berpuasa pada bulan Ramadan itu? Tak boleh kan, walaupun saya sendiri tak suka kan, sebab walaupun saya ada penyakit kan, saya ada gastrik, tapi tak boleh kita nak kata kita tak suka. Sebab itu adalah ketetapan yang telah ditetapkan dalam agama kan. Yang kedua ialah dakwah kan. Kalaulah dia kata dia tak suka nak berdakwah, sebab dia tak suka cara-cara orang nak tegur tepi-tepi jalan kan, hi brother, hi sister, you want to, dia tak suka macam tu kan. Dia tak faham konsep dakwah
saya ni selaku pelajar yang mengambil jurusan dakwah, kan kini saya nak terangkan sedikit, serba sedikit lah konsep apakah itu bermaksud dakwah. Apakah itu maksud dakwah? Hari ni saya suka bawakan 3 maksud dakwah yang telah pun disusun di dalam oleh ulama-ulama kita lah. Okay, yang pertama maksud dakwah ni apa? Dakwah ini apa yang dimaksudkan ialah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk dan memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran untuk kejayaan dan kebahagiaan kita di dunia dan juga akhirat. Itu yang pertama. Apa dakwah? Definisi dakwah yang kedua. Definisi dakwah yang kedua adalah ilmuwan yang telah dicurahkan kefahaman dan juga cahaya dalam agama untuk mengajarkan kepada orang ramai dari apa yang dia ketahui dalam pelbagai perkara, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat, sama seperti menggunakan tenaganya. Okay, definisi yang ketiga ialah dakwah itu ialah menyelamatkan orang dari kejahatan yang telah berlaku dan memperingatkan kepada mereka tentang sesuatu yang mereka takuti dan daripada jatuh ke dalam lembah masalah atau lembah kehinaan. Okay, 3 definisi dakwah saja saya bawakan, walaupun banyak lagi ulama-ulama telah menukilkan. Saya nukilkan 3 dahulu daripada buku yang saya belajar, yang mengatakan bahawa ini adalah tanggungjawab yang serius dan berat. Kerana nak katakan dakwah ni dia tak suruh, dia just memperingatkan. Kan, seandainya kalau kita menegur pun kita tak boleh nak menerima, sesuatu yang susah lah bagi kita, something wrong lah dekat diri kita. Kita perlu tanya diri kita kenapa kita tak boleh menerima apa yang ditegurkan. Kan, walaupun kita katakan oh tak suka macam ni, tak suka macam ni, tapi iyalah, memang manusia ada sifat dia yang pelbagai, memang sifat dia macam, tapi tak bolehkah kalau kita menolak segala prejudis dan melihat ini adalah satu usaha jalan untuk menyampaikan risalah. Itu yang pertama. Dan kalau dia katakan kenapa dia perlu kan nak berdakwah ni semua, kan sedangkan dalam Al-Quran sendiri, tadi dia memetik ayat Al-Quran lakum dinukum waliyadin, dia juga kalaulah dia itu adil kan, dalam memberikan hujah, dia juga perlu menyampaikan hujah di mana Allah menyeru kepada dakwah. Contoh saya berikan, kita akan berikan sedikit. Pada a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Imran, wal takun minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Okay. Ayat yang seterusnya ini saya akan baca beberapa ayat untuk kita mengetengah dan cuba berfikir. Ayat yang seterusnya saya akan bacakan di dalam surah Al-Fussilat ayat ke-33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesahkan dan mematuhi perintah Allah, serta ia sendiri mengajarkan amal soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah secara bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup ayat ini menerangkan bahawa betapa pentingnya uslub dakwah itu orang muslim. Tidak kisahlah dia itu seorang yang pandai, dia seorang ulama ataupun dia seorang menyapu sampah, tidak kisah. Apa-apa saja pekerjaannya, selagi mana dia muslim, dia wajib menyampaikan dakwah dengan cara mereka yang termampu. Yang kelima, apa yang dia katakan? Dia kata tak bolehlah kita nak cari atau bandingkan agama kita dengan agama yang lain, kan? Janganlah rasa diri kita ni superior daripada orang lain. Di sini yang apa yang dia nak maksudkan, dia nak kata apa? Dia nak kata bahawa kita ni tak bolehlah kita nak kata agama yang lain tu salah. Kita, agama kita yang Islam yang kita rasa betul ni, duduk diam-diam je lah. Tak payah nak kutuk-kutuk agama orang lain, kan? Tak payah nak cari salah apa agama lain. Ini semua ni Islam ke ni? Lebih kurang macam tu. Apa yang cuba nak disampaikan dalam konteks ayat dia. Sebenarnya kan, ayat ni tu agak kurang tepat lah kan. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam yang benar-benar menghayati Islam ataupun cuba menghayati Islam, dapat merasakan manisnya dalam beragama Islam. Kan kita sebolehnya kita nak orang lain yang bukan Islam ni, yang kita jumpa, yang kita sayang ni, nak
sangat masuk Islam sebab kita nak sama-sama berjaya kat akhirat. Kan? Kita nak sama-sama berjaya dekat sana nanti. Kan? So ada certain orang, seorang yang betul-betul nakkan kebahagiaan atau betul-betul nak mereka ni selamat, kan, mereka mengkaji risalah-risalah orang apa, kitab-kitab orang lain, kitab-kitab agama lain. Supaya apa? Sebab dia percaya bahawa inna dini inda wal Islam. Islam yang satu-satunya agama yang Allah terima. Kan agama-agama lain tu, agama-agama samawi itu yang lain itu Allah tidak terima dah sezaman pada zaman ini. Kan Islam yang satu-satunya agama yang Allah terima. So dia mengkaji kitab lain, dia akan compare ataupun berbuat pembandingan agama lain, dia cari bukan kesalahan tetapi dia cari apa yang kurang dalam agama itu dan dia cuba buat comparison dengan Islam, dan ternyata Islam memenuhi kriteria apa yang dikurang dalam agama lain. Kemudian apa yang dilakukan ialah dia cuba berbincang dengan penganut agama lain, kan, dan cuba membandingkan dengan agama Islam itu sendiri, dan dia cuba merenung. Tahu apa yang dia cuba? Dia cuba merenung. Dia cuba membuatkan apa mereka yang anut agama lain ini merenung. Adakah betul agama mereka ini? Kan? Soal nak terima tak terima terserah. Yang penting mereka telah kaji dan sampaikan kepada orang lain. Kan? Dah habis dah dia orang punya tanggungjawab dah habis dah. So masalah nak terima tak terima terserah. Kalau dia orang rasa tak selesa, okey tafadhol, dia orang boleh lari. Kalau dia orang boleh jauhkan, dia orang tak apalah, tak nak terima. Okey, kalau ada orang yang mencari agama, kan, bukan tak ada, dia orang mencari-cari agama yang mana yang benar. Dan ada orang-orang sebeginilah, kan, yang akan dapat menerangkan kepada orang-orang yang mencari agama ini. Orang-orang yang mengkaji agama, kan, perbandingan agama inilah mereka yang akan memberitahu tentang agama-agama ini kepada mereka yang benar-benar ikhlas dalam mencari Tuhan, tapi tidak tahu kerana banyaknya konsep ataupun amalan-amalan agama yang berada di dalam dunia ini. So kita bukan nak merendahkan agama lain, kita just mengkaji bahawa kita tahu agama kita yang benar, agama kita yang betul, yang terpaling betul, kan. Dan kita mengkaji kenapa agama yang lain tu dikatakan tidak betul mengikut teori Islam, kan, mengikut Islam. Kata kenapa agama lain tak betul? So mereka mengkaji kenapa, adakah sebab Tuhan, adakah sebab ini, ada sebab itu, ada sebab apa, dan dia mengkaji. So tak ada masalah di situ. Selagi mana dia tidak menghina agama, sebab Nabi pun melarang menghina agama. Mereka hanya membuat perbandingan dan mengatakan apa yang betul, apa yang salah, apa yang hak, apa yang batil. Terserah kepada mereka untuk mendengar atau tidak mendengar. Itu semua bukan urusan kita, tapi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, itu saja. Yang keenam, dia katakan Islam itu adalah agama keamanan. You don't do that to the people. Dia nak kata kita tak buat dakwah itu kepada orang lain. Kan sebab apa? Islam ni is a peace religion. Agama yang aman, kan. Dia jenis yang salam-salam, tepuk-tepuk tangan, kan, memang berkompromi kepada semua agama lain. Kan itu kedamaian yang cuba disampaikan oleh individu ataupun saudari inilah. Tetapi betul ke kedamaian itu yang dimaksudkan dalam Islam? Kan betul ke kedamaian itu? Tak ada ke dakwah? Adakah dakwah itu semuanya indah-indah, hanya menyeru hai masuk Islam, sebegitu saja? Kan kita lihat baliklah dalam catatan sejarah yang begitu banyak yang kita boleh dapati dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam buku-buku sejarah yang telah dikarang oleh ulama-ulama dahulu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Tarikhul Khulafaur Rasyidin, Tarikh Al-Islam, Tarikh Tashri', dan semua buku-buku dakwah, kan. Banyak kita boleh dapati dalam bahasa Melayu, English, Arab, Urdu, semua bahasa adalah. Nak katakan kita just baca saja. Adakah benar Islam ini sampai dengan hanya marilah dengan berlemah lembut saja? Kalau betul lah itu konsep dia, kan, tak adalah Khalid Al-Walid berperang tu sampai perang Yarmouk yang 5 hari tu, kan, semata-mata nak buka kota-kota Syam, kan, daripada tentangan atau jajahan Byzantine ataupun Rom. Tak adalah, kan. Patutnya mereka boleh je. Sedangkan ketika itu, kan, ketika mana hendak bertemu tu, dia akan adakan parley atau perundingan, kan, antara Saidina Khalid dengan juga dia orang punya ketua, saya dah lupa namanya, kan. Dia kata apa, boleh tak kita tak payah berperang, kan, tapi just kita orang bagi jizyah dan kau ambil terima jizyah tu, kan,
dan kita orang jalan urusan kita orang masing-masing. Sayyidina Khalid kata, mana boleh macam tu? Sebab Islam ini apa yang dia perlu buat adalah menyampaikan. So kalau kita just menerima duit daripada mereka dan kita pergi berpatah balik, Islam tu tak tersampai. So sebab itu perang tu berlaku sebab nak menyebarkan Islam. Sebab mereka tak nak terima Islam kan. Walaupun Khalid ni, Sayyidina Khalid Al-Walid ni telah berbuat secara baik nak berbincang, tapi dia tak nak terima Islam. Dia kata bagi duit lah kan, betul korang belah lah. Tapi Sayyidina Khalid ni sebab dia kata apa, tak tahulah terima Islam ni tidak ditegakkan, tak boleh lah, Islam tak berkembang. Kalau sahabat kata fikiran mereka hanya pasal dunia, okey dah cukup dah ni, dapat duit kan, Islam boleh berkembang dengan duit-duit ni. So Islam tak adalah berkembang sampai sekarang kalau tidak disebabkan betapa faqih dan fahamnya sahabat-sahabat ini tentang Islam, tentang penyebaran Islam, tentang dakwah Islam. So bukan kedamaian yang dimaksudkan bukan hanya sebagai kata-kata lembut, tidak. Kadang-kadang dakwah ini perlukan kekerasan kan untuk mencapai perkara kebenaran, dan kadang-kadang dakwah ini perlukan lemah lembut kan, seperti mana dia kata ud'u ila rabbika sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan. Kadang-kadang perlukan kelembutan ketika mana cakap dengan orang besar ke orang tua ke. Tapi kadang-kadang ketika mana kita Islam ditindas, ketika mana Islam ini ingin menyebar ke tempat lain dan di mana tidak ada cara lain dan mereka tidak menerima, dengan hanya kekerasan, mereka terpaksa dengan kalimat la ilaha illallah yang berada di hati mereka. Inilah yang dipegang oleh sahabat sampai Islam ni meluas hingga ke kota England pada satu masa dahulu, dan sampai ke kota England ni menjadi trend Islam dahulu. Sebabkan betapa fahamnya sahabat tentang Al-Quran, tentang dakwah Islam itu, bukan hanya sekadar melambai-lambai atau berkata lemah lembut semata-mata. Yang ketujuh dan yang terakhir yang ingin saya katakan, dia kata apa? Dia komen tu, dia kata dakwah itu bukan rukun Islam atau rukun iman. Tak payah nak semangat sangatlah kalau nak berdakwah kan. Sebab dia bukan dalam rukun iman pun. Iman tu ada yang 6, rukun iman 6 tu tak ada termasuk pun percaya kepada dakwah ke, tak ada. Kan rukun Islam pun tak ada. Islam, solat, zakat, puasa, pergi haji. Mana dakwah ni? Tak ada pun dakwah tu. So tak payah nak semangat sangatlah kita nak berdakwah. Sebab tak ada termasuk rukun Islam. Kalau Allah kata tak ada pun, tak ada. Kan? Itulah yang dicuba disampaikan lah. Kita just elaborate sikit lah mungkin. Ada tambah MSG sikit kan. Sebab geram sikit lah kan. So kita bincang lah sikit kan tentang kita hari ni. Sebab kan saya jurusan dakwah, saya ingin memberitahu lah kepada ni apakah sebenarnya hukum dakwah Islam ni sendiri kan, dakwah Muslim ni sendiri. Okay, pertama sekali kita perlu tahu dakwah ini dia ada dua hukum. Yang pertama ialah fardu ain, yang kedua ialah fardu kifayah. Fardu ain ni kepada siapa? Fardu ain ini kepada mereka-mereka yang telah pun diberikan cahaya Islam dan cahaya ilmu yang betul-betul ilmu lah, yang faqih, mereka-mereka yang faqih dalam bidang ulama, fuqaha kan, uqala, semua jenis mereka yang faqih dalam bidang agama ini, mereka dikira sebagai fardu ain lah di dalam untuk menyampaikan Islam ini. Sebab tanpa mereka maka teruklah, jahillah masyarakat. Baiklah, hukum yang kedua kan yang ingin saya sampaikan ialah hukum fardu kifayah kepada golongan-golongan yang umum. Maksud golongan yang umum ini ialah golongan masyarakat umum lah. Masyarakat yang kita katakan yang kurang sedikit pemahamannya kan, yang tidaklah setara ilmunya dengan ulama, dengan fuqaha, tidak setara ilmunya sebandingkan dia hanya just sami'na wa ata'na, dia hanya dengar dan dia akan taat sajalah. Itu golongan-golongan umum lah. Dan ini fardu kifayah. Seandainya ada orang buat, dia berganjaran. Seandainya tak ada orang buat langsung, maka satu kawasan itu dosa. Tapi kita lihat sekarang, alhamdulillah, adanya orang yang ingin menegur, walaupun tak ramai, ada satu dua. Dan maka dalam satu kawasan tu, satu mukim itu ada orang yang menegur, ada orang yang berdakwah. So pada masa sama, so tergugurlah dosa-dosa daripada mereka dalam satu kawasan. Dan saya nampak kebanyakan tempat kita, alhamdulillah, di Malaysia ini
Memang ada saja, walaupun mereka tu tidak pandai dalam agama. Kadang-kadang mereka nak baca Quran pun, nak alif bata, mengaji Iqra pun tak lepas. Tapi mereka bercakap tentang Tuhan, mereka mengingatkan supaya menjalankan rukun-rukun Islam, menjalankan rukun-rukun iman, percaya Tuhan. Dan ini merupakan satu perkara yang amat-amat perlu kita banggakan lah. Kan, sebab apa, orang yang tidak ni orang awam biasa pun faham akan kepentingannya Islam. Kan, ini lagi-lagi kalau ada yang ilmu sedikit kan, yang banyaknya bahan bacaan mereka kan, yang banyaknya ilmu mereka, banyaknya dengan ceramah kan, kalau dia tak sampaikan atau takut kita tak lepas kan, takut. So hukumnya ialah fardu kifayah kepada orang-orang awam, seperti mana di dalam suratul asr kan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa dia katakan, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga mereka berpesan-pesan kepada kebaikan. Apa kata Imam Syafi'i sini? Imam Syafi'i kata law lam yanzilu minal qur'ani ghairi hadhihi surah lakafatil muslimin, wa yaqulu aidan innan nas aw aktharuhum fi ghaflah an tadabbur hadhihi surah. Dia kata apa, kalau tak adalah turunnya surah ini kan dalam Quran, maka habislah mukmin muslim, maka binasalah muslim. Tapi sesungguhnya kebanyakan orang ini selalu lalai untuk mengingati pesan-pesan ini dalam surah ini, selalu lalai untuk mentadabur, untuk mengkaji ataupun mengupasi kan, untuk mendalami maksud surah ini, kata Imam Syafi'i. So dia nak kata apa sebenarnya? Dia kata kalau lah orang surah Al-As ni yang pendek kita baca dalam solat selalu ni kan, perkara yang dia cakap tu bukanlah perkara yang pertama, perkara yang utama, iaitu menyampaikan, berpesan-pesan kan, yang mana sekarang ni kalau kita lihat jarang sekali orang nak berpesan-pesan. Kalau ada pun seorang dua orang je, yang kebanyakan majoriti tidak berpesan-pesan kan. Orang ni lalai, dia lalai. Imam Syafi'i kata dia orang yang tak berpesan-pesan ni orang yang lalai kan. So dia kata kalau tak ada perkataan berpesan-pesan ini dalam Islam, maka Islam takkan tersebar sampai ke Malaysia. Islam takkan tersebar kalau tak ada dakwah yang dikerjakan oleh mereka-mereka yang memegang teguh ayat ini. Dan Islam takkan tersebar dengan hanya sekadar melambai tangan, berbuat baik kan. Tidak, mereka berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga kepada kebaikan. So itu sahajalah saya rasa yang walaupun ada lagi beberapa ayat yang dia katakan, tapi saya rasa itu cukuplah, itu saja kita kupas sedikit sebanyak tentang apa yang perkara yang dilakukan kan. Di mana kalau kita lihat sendiri kan, apa yang individu atau saudari ini sendiri katakan, kerana dia telah termakan dengan doktrin yang telah ditanamkan oleh media barat, oleh barat, ataupun dia sendiri rasa dia tak sedap hati dengan dakwah itu sendiri kan, daripada segi pembacaan ke, daripada segi penghayatan ke, kehidupan seharian ni saya pun tak tahu, wallahu alam. Tapi dia seolah-olah tidak suka cara berdakwah orang Islam, yang baginya dia rasa dia tak kena pada diri dia. Tapi seandainya kalau dia buka hati, dia membaca sejarah, membaca buku sirah, dia membaca kitab-kitab dakwah kan, kitab-kitab apa, dia boleh sedikit sebanyak lah, dia boleh membuka minda dia, dan insya-Allah membuka minda kita untuk mengenali lebih dalam lagi apakah maksud dakwah, peranan dakwah dalam Islam, bagaimana manusia itu betul-betul sebenarnya berhajat kepada Islam, bagaimana Islam itu adalah agama fitrah dan sebagainya. Dan saya bermohon kepada yang menonton ini, cubalah memperdalami lagi ilmu agama, dan seandainya ada perkara yang kita tidak suka, jangan kita siarkan dekat media sosial. Walaupun media sosial ni terbuka untuk semua, jangan kita siarkan kan. Kerana apa? Sebab perkara yang kita lakukan atau kita katakan kan, apa perkara yang kita katakan di sosial media, di mana-mana saja kan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seperti mana yang dalam surah Al-Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang kita ucapkan melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Itu saja daripada saya.
Mohon maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Okay, itu sahaja daripada saya. Seandainya kalau korang nak tengok lagi lah kan, video-video menarik daripada saya ulas buku, saya react, saya macam-macam lah saya buat. Okay, jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe saya punya YouTube. Moga-moga ada manfaat untuk semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.